Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersiaran ini. Minta maaf sedikit lambat kerana saya berada di kem Bari Beach Resort. Sini kurang lain, baru jumpa lain ni di tepi pantai. Resort di tepi pantai. Pada rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, minta maaf lain sedikit terganggu pada malam ini. Minta maaf banyak. Baik, saya berada di Beach Resort di Bari Beach Resort, iaitu setiu lah. Kurang sikit, tapi insya-Allah kita dapat teruskan lagi insya-Allah. Tuan pada rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kita buka soalan pada malam ini untuk bertanya tentang ruqyah. Kita buka soalan untuk tanya tentang ruqyah. Okey ya? Lain okey ya, insya-Allah. Kita buka soalan untuk bertanya tentang ruqyah pada malam ini. Saya jawab salam semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru masuk tolong share dahulu insya-Allah. Insya-Allah. Tuan pada rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, hai Tuhanku, anta maqsudi, engkau yang aku tujui, wa ridhaka, dan ridhamu, matlubi, yang aku tuntut, yang aku mahu. Maka Allah lah tujuan perjalanan kita. Tujuan perjalanan kita adalah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita menuju kepada Allah di atas jalan ibadah. Dan sebelum kita di atas jalan ibadah, kita berada di atas jalan ilmu. Berilmu sebelum beramal, beramal setelah berilmu, dan ikhlas dalam beramal, insya-Allah. Baik tuan pada rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, itulah matlamat kita hidup. Kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala, bukan redha manusia. Bukan redha jin. Ada orang yang mencari redha manusia. Ada orang mencari redha jin. Buat yang jin suka. Tu. Mulalah tidur atas kain kuning, pakaian pun kuning, lansir pun kuning, sejadah pun kuning. Kenapa kuning? Ada ruh nak datang. Dia kata kenapa kuning? Ada ruh nak datang. Kenapa kuning? Ada khalifah nak datang. Khalifah benda dok nampak. Yang dok nampak tu kebanyakan jin yang mengganggu ibadah manusia. Lepas tu mulalah kita buat semua tu bukan lagi kerana redha Allah, tapi menuntut redha jin. Allahu Rabbi. Moga-moga kita melakukan amal ibadah semata-mata redha Allah, bukan redha jin. Tuan-puan, begitulah kita membaca ayat-ayat ruqyah. Kita membaca ayat-ayat ruqyah, tujuan kita adalah untuk menarik rahmat Allah. Wa rahmatul lil mu'minin, Al-Quran ini. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami, yakni Allah, turunkan Al-Quran, ma huwa syifa' wa rahmah, yang menjadi penyembuh dan rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Maka kerana itu tuan-puan yang dirahmati Allah, kita orang beriman ini, kita baca ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat Al-Quran ini kita niatkan untuk mendapat rahmat Allah, agar dengan rahmat Allah itu kita dikurniakan kesembuhan, kita dikurniakan ketenangan, kurniakan pahala berganda, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan asbab berkat ayat Al-Quran tadi. Bukan kita baca ayat Al-Quran tu nak seksa jin, nak beri azab pada jin. Tidak. Kita bertuhankan Allah, bukan bertuhankan ayat. Kerana itu kita menggunakan pakai ayat Al-Quran dan doa syifa adalah untuk menarik rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana yang lain. Ingatlah, ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, engkau yang aku minta maaf lain bermasalah.
Ilahi, hei Tuhanku, anta maksudi, engkau yang aku tujui. Hanya Allah tujuan kita dalam melakukan sesuatu. Termasuk kita sakit, kita berdiri atas jalan kesembuhan, tujuan kita adalah Allah. Untuk mendapat redha Allah. Kita nak sembuh dalam redha Allah, bukan sembuh dalam murka Allah. Ada yang nak sembuh, tak kira dah berubat macam mana pun, asalkan sembuh. Ada. Maka, dia buatlah apa-apa yang bercanggah dengan syariat, dah boleh. Walaupun tujuan nak sembuh, tak boleh. Sebab, kita sakit, dan kita berdiri atas ikhtiar untuk dapat kesembuhan, tujuan kita adalah Allah. Ilahi, anta maksudi. Hei Tuhanku, engkau tujuanku. Wa ridhaka matlubi, redha engkau lah ya Allah yang aku tuntut. Kerana redha Allah yang kita tuntut. Dalam perawatan termasuklah perawat yang merawat nak redha Allah, bukan nak duit semata-mata, bukan nak star semata-mata dan sebagainya. Tu. Uskung biasanya kaya. Uskung biasanya kaya dengan duit-duit pesakit je. Uskung kebiasaannya. Kaya dengan duit pesakit. Boleh beli Alphard, boleh beli Velfire dengan duit pesakit je. Ada. Yang menipu, yang klaim bukan-bukan berdiri di atas redha manusia, bukan berdiri di atas redha jin. Ada. Bukan berdiri di atas redha Allah, tapi berdiri di atas redha manusia dan berdiri di atas redha jin. Kaya cepat Tuan-tuan dirahmati Allah, lepas tu klaim bukan-bukan pula. Ini yang kita tak mahu. Kita mahu dari sumber ilmu. Kita mahu kita ikhtiar untuk dapat kesembuhan itu, dan tujuan utama kita adalah redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita jawab soalan kalau ada soalan insya-Allah pada malam ni. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dah tak berubat orang dah ke sebab ada WhatsApp tapi tak ada respon? Ustaz masih berubat orang. Tak untuk makluman semua, saya sudah tidak ada admin rawatan. Kerana admin rawatan saya sudah sambung belajar. Jadi saya tak ada orang untuk uruskan untuk WhatsApp tu. Tapi mungkin phone WhatsApp lah. Mungkin nombor admin rawatan itu mungkin akan aktif waktu pejabat sahaja. Mungkin akan aktif waktu pejabat sahaja. Itu pun bagi staf-staf yang free lah. Kita hanya ada beberapa orang staf sahaja. Ialah kami berniaga jujur. Kami tak paksa orang beli produk kami dan sebagainya. Kami pun buat rawatan percuma. Bila nama percuma, ada yang ambil kesempatan. Yang tidak, ada yang berinfak, alhamdulillah. Ada yang tidak beri infak, innalillah. Kita tak minta duit. Walaupun kita rawat orang tu 2-3 jam. Dia infak RM10, tak apa, kami terima. Dia tak infak pun tak apa. Jadi, bila kita nak selaraskan pengurusan dan sebagainya, ialah setiap orang perlukan allowance, perlukan gaji yang sempurna. Mana ada orang nak bekerja 8 jam, kadang 24 jam kerja, nak dengar keluhan orang, keluhan pesakit dan sebagainya, dengan gaji yang kecil, gaji yang tidak sempurna seperti tempat lain dan sebagainya. Itu masalahnya. Jadi tuan-puan, untuk admin rawatan, nombor admin rawatan sudah tidak aktif. InsyaAllah kami tengah mengusahakan untuk yang nak berubat dengan kami, dia kena daftar melalui sistem. Nanti kami akan buat dalam sistem online. Dia ada sistem laman web tu. Nanti isi tu dia akan auto je. Itu insyaAllah. Minta maaf di atas kelemahan pihak kami. Ialah kami orang-orang yang tidak kaya, orang-orang yang biasa, yang niat untuk menolong orang je. Kami pun ada komitmen kerja lain sebenarnya. Jadi kita buat semua ni hanya khidmat semata-mata. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf di atas kelemahan tersebut. Puan Zanariah Musa, Ustaz, kalau kita mimpi budak, mimpi pulut kuning, mimpi orang bawa minyak, apa makna dia? Masya Allah. Jadi Puan Zanariah ni mimpi budak. Okey, nampak tapi dia tak nyatakan budak lelaki ke budak perempuan, baju macam mana, agak-agak umur berapa. Bagi kami budak ni mungkin umur
5 hingga 12 tahun mungkin lah. Lepas tu mimpi pulut kuning. Pulut kuning tu mimpi apa? Makan ke? Orang bagi ke? Macam mana? Kena jelaskan. Kalau tidak, susah untuk kita beri jawapan yang tepat. Mimpi pulut kuning. Kemudian Puan Zanariah ni mimpi orang bawa minyak. Bawa minyak tu nak beri pada kita ke? Sapu pada kita ke? Apa? Ini antara mimpi-mimpi simptom umum bagi gangguan jin. Dia tidak termasuk bab sihir ya, tidak termasuk bab sihir. Ini adalah mimpi-mimpi umum bagi simptom gangguan jin. Jadi dalam apa makna yang lebih jelas tu tuan-puan kena Puan Zanariah kena jawab soalan saya tadi. Okey. Jawab dengan tepat lagi, lebih mendalam lagi, baru kita boleh bagi jawapan. Kalau tidak, akan meneka-neka dan tidak tepat. Okey. Seterusnya. Baik. Yang semua bagi salam pada saya jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwan. Okey. Subhanallah. Saya ingat sis ni dot line. Dot line 2 kat kursus baru ni ya. Terima kasih yang hadir kursus baru ni. Alhamdulillah. Tuan-puan yang hadir kursus baru ni, mereka lihat live depan mata saya merawat. Dan saya telah buktikan orang yang buat rawatan guna nafas tersebut, juruh tersebut, dan ambil masuk sesuatu dalam tasbih melalui mimpi, saya dah buktikan ada jin dalam badan dia. Tuan-puan tengok saya ruqyah dia tak habis baca surah Fatihah, dia dah kerasukan selawat. Kerasukan apa? Selawat. Nampak? Jin pun boleh kerasukan selawat Allahu Rabbi. Dan dia tak sedar apa yang berlaku ketika saya rawat dia depan orang ramai ketika itu, kerana dia nak pembuktian. Kita dah buktikan face to face depan orang ramai, dan semua yang hadir kursus itu menjadi saksi. Menjadi saksi. Itu. Sebab tu kita nak ambil ilmu, sesuatu ilmu mesti dari sumber yang sahih. Kaedah-kaedah tertentu mesti dari sumber sahih. Ada rujukan kita, ada guru yang bersanad ijazah. Bukan meneka-neka, bukan klaim, bukan CJ pun tak ada. Itu latar belakang pendidikan pun tak tahu ke mana dia, dari mana dia dapat ilmu tersebut. Semua orang boleh klaim, tapi mana hitam putihnya? Gitu. Baik. Yang masuk kursus hari tu boleh komen tolong komen. Apa betul atau tidak saya telah buktikan face to face pada kursus yang telah lepas. Bagi orang yang mengamalkan ilmu juruh, ilmu pernafasan tu menuju tak kicik tai dia. Okey. Ada jin dalam badannya. Dia pun tak tahu ada jin dalam badan. Dia pun tak tahu. Betul. Bila kita telah buktikan, ambil nak. Terus bergegar tangan macam ni tu selawat. Ambil nak. Itu kerasukan. Dia tak sedar itu berlaku. Saya telah buktikan depan orang ramai ketika itu, tapi kita tak buat live lah. Sebab kita menjaga privacy. Okey, seterusnya. Siti Rabiah Subhi. Bapa ada orang kena sihir bertahun-tahun. Lepas tu lama-lama ia boleh jadi perawat. Mungkin dia telah sembuh ataupun dia belajar. Kalau dia kena sihir bertahun-tahun, dia tak belajar, tiba-tiba boleh jadi perawat, itu pelik. Itu tak patut. Tak patut berlaku. Bacaannya difahami. Bacaan Al-Quran lebih kurang hak ustaz baca juga. Okey. Harap-harap tertib lah bacaannya. Tapi ia boleh tahu berapa ekor jin ada dalam badan. Itu masalah. Baca Quran tu betul. Sebab tu dalam kaedah perawatan kita kena tengok 3 perkara. Pertama, bacaannya. Okey, betul, tak ada masalah, difahami, tak ada masalah. Yang kedua, kaedah. Dia boleh meneka berapa ekor jin dalam badan tu, dia termasuk dalam bab kaedah tadi, nombor 2. Yang ketiga adalah bahan yang digunakan tidak najis dan sesuai dengan penyakit, bukan tak sesuai. Okey. Yang kedua tadi, kaedah. Jadi macam mana dia boleh tahu berapa ekor jin dalam badan? Dia rasa ke? Dia teka ke? Dia nampak ke? Atau macam mana? Tanya dia. Tu. 1000 ekor. Kalau ada seekor pun kita bertepik beribu ekor dalam badan mampu kita. Itu.
Baik. Paling banyak pun dalam badan ni 2 ekor je jin. Paling banyak. Itu. Dia tak akan terlalu banyak. Hak seekor tu pun mampu bertukar-tukar suara. Hak seekor tu. Mudah je bagi jin nak tukar-tukar suara dan main kepada oh, ada lain balik. Okey, alhamdulillah. Lain bermasalah kat sini. Jadi macam mana perawat boleh tahu berapa ekor jin dalam badan? Adakah dia nampak? Adakah dia boleh rasa? Adakah dia meneka? Tu. Kena tanya dia. Macam mana boleh tahu? Itu pelik. Sebab itu khawariqul adah, menyalahi adat kemanusiaan. Dan kalau etika pengamal perubatan Islam yang syar'i ila syar'i, dia tidak ada, dia tak akan buat begitu. Itu menyalahi etika lah. Tu mustahil kita boleh tahu sebenarnya. Tapi kita fokus kepada kesembuhan, bukan fokus berapa ekor jin dalam badan. Nanti jin tu akan mempermain-mainkan kita. Lepas kita Islam kan, dia pun buat lolok keluar, tipu-tipu keluar berlaku. Padahal ada lagi dalam badan. Bila tanya siapa pula, ni aku kawan dia yang ni. Padahal orang yang sama, jin yang sama. Saya dah banyak buktikan jin yang sama je dalam badan. Dia bukan yang lain. Jin tu mempermainkan perawat. Seterusnya, Siti Rabiah Subihi, Ustaz, macam mana sihir diproses? Tak boleh. Tak boleh tanya tu, soalan tu bahaya. Tu betul ke hari Selasa hari kuat untuk diproses? Tak semestinya. Dia proses untuk buat sihir ni, dia melibatkan 4 rukun sihir. Kena faham. 4 rukun sihir. Yang pertama adalah takdir kauni qadari. Yakni takdir Allah SWT, Allah izinkan. Walaupun benda itu buruk, jahat, tapi Allah izinkan tetap berlaku. Yang kedua adalah ilmu pertukangan sihir. Ilmu pertukangan sihir dia termasuk ilmu huruf, ilmu habjat, ilmu perbintangan. Ia kait dengan bulan, bintang, matahari. Tapi bila kata hari Selasa tu, tak semestinya hari Selasa. Dia tidak semestinya bergantung pada hari semata-mata. Dia bergantung juga kepada nombor 3 ni. Apa dia? Kekafiran tukang sihir. Bagaimana kekafiran tukang sihir itu buat? Menyembah syaitan, menyembah iblis, mendahaka kepada Allah untuk mendapat kekuatan. Nombor 4 ini adalah kekuatan bangsa jin. Buhunnya apa dia guna? Semakin najis, semakin kuat najis, semakin tinggi najis media sihir, buhu sihir itu, semakin kuat sihir. Dia tidak semestinya hari je. Itu antara. Takkan saya nak cerita satu persatu bagaimana sihir dia buat tak ada gunanya. Kita di sini lama kan ada orang buat lagi lah. Tentu dia bergantung juga kepada jampi sihir yang dibaca tersebut. Mantra lah dipanggil. Tu baik. Seterusnya, Akilah Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, saya baru lagi pakai minyak kasturi. Kasturi siapa tu? Kasturi Asaza ke? Kasturi yang lain? Tu kena tanya juga. Okey, saya baru pakai minyak kasturi. Kasturi apa? Kasturi hijau ke, putih ke, hitam ke apa? Dan dalam minyak kasturi saya tu macam ada serbuk yang macam warna garam bukit. Benda tu. Yang ini beli ke mana? Apa maksudnya Ustaz? Mohon penjelasan. Beli daripada siapa kasturi tu? Kena tanya owner tu lah. Kena tanya founder produk tu. Macam kami, kasturi Asaza, kami tidak akan ada sebut macam tu di warna kuning je. Kalau ada pun mungkin bitik-bitik warna merah. Tu bukan darah. Itu adalah pati minyak kasturi. Tu original. Pati tu kadang kita letak dia ada bitik-bitik merah tu. Tu pati minyak kasturi. Yang tu kena tanya. Kalau beli kat mana kasturi tu, kena tanya owner dia, founder produk dia, ejen yang jual tu. Kena tanya dia. Sepatutnya kita tak campur kasturi dengan apa-apa. Kita tak campur. Kita gunakan keaslian. Mengekalkan keaslian kasturi untuk digunakan. Kerana kasturi tak perlu dicampur apa-apa dah. Kerana kasturi adalah wangi yang terbaik. Atyabu mis indallah adalah wangian yang terbaik di sisi Allah. Di sisi Allah adalah al-misk, iaitu kasturi. Wangi yang terbaik dah, tak boleh campur apa-apa dah kasturi ni.
Okey, Muhammad Nur Hazmi, Penang hadir Ustaz. Alhamdulillah, Penang. InsyaAllah nanti kita akan ke sana. Semoga urusan Ustaz dan Tik Asal dipermudahkan. Saya hadir kursus tu, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak. Muhammad Nur Hazmi, barakallahu fiik. InsyaAllah. InsyaAllah jumpa di sana nanti. Baik, saya terusnya. Line tidak memberi kerjasama yang baik malam ni. Ya, betul. Siapa lagi ya? Harniza Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah 5 tahun lumpuh. Masya Allah, tabarakallah. Banyak tertipu dengan yakin dan kehabisan beribu-ribu. Ya, Allahu Rabbi. Macam mana ujian hidup kan? Kita sakit, perawat pula ambil kesempatan. Kadang ada kata free dalam live, luar kena bayar. Macam ada. Bukan tak ada, ada. Ada yang menunggang agama. Yalah, kalau dia kata nak tunggang, kalau tak tunggang agama, nak tunggang apa lagi? Baru cepat kaya kan? Ada perawat yang macam tu. Macam kami, kita ni masih mengekalkan tradisi almarhum Datuk Harudin untuk memberi khidmat yang terbaik dan tidak mengenakan charge kepada pesakit atas khidmat rawatan. Kalau cah yang berkaitan dengan transport, pergi ke rumah tu minyak, tu lain lah. Ataupun kalau cah berkaitan dengan minyak api air yang digunakan ataupun bahan rawatan, itu lain kira. Ini di ruqyah, cah rawatan khidmat ruqyah tu kami tak pernah letakkan. Bahkan cah apa-apa pun, minyak api air pun kami tak letakkan. Setakat ni kami masih istiqamah. Walaupun kadang-kadang para perawat ada yang bunyi dengan saya, Ustaz, sampai bila kita nak buat free Ustaz? Kita pun nak makan minum juga Ustaz. Ya, betul. Sebab tu saya beritahu kepada perawat saya, kita jadikan rawatan ruqyah ni hanya sebagai khidmat, bukan pekerjaan utama. Carilah kerja lain, kita jadikan sebagai sampingan sahaja. Tu kadang perawat saya di seluruh Malaysia bunyi. Perawat lain ialah perawat lain yang syar'i juga mengenakan 200 kali rawat. Kita ni Ustaz kadang 3 jam, 4 jam kita rawat dia. Tapi kita masih lagi percuma. Ada yang ambil kesempatan, ada yang bagi RM10. Ada yang kita pergi rumah dia berjam-jam, RM5 je bagi. Tu nak beli air Starbucks pun tak lepas. Ada perawat yang kata sabarlah, biar Allah yang balas, sabarlah. Kita usaha, sabarlah. Moga Allah SWT ganda kepala. Gitu. Kadang kesian perawat, kesian. Ada yang kata dah beribu-ribu, puluh-puluh ribu habis kepada uskun bomoh. Tapi bila berawat dengan syar'i bagi RM10 je, itu tak patut. Tak patut berlaku begitu. Hargai khidmat perawat juga. Hargai. Sebab kita kena ada hati perut juga. Kena ada. Dia dah bantu kita, dia dah tolong kita. Kita apa salahnya kita niat berinfak kepada dia tu, setakat kita mampu, ikhlas, infak yang terbaik yang mampu kita beri, kita niatkan ni Allah angkat kesembuhan kita. Kan boleh niat gitu, boleh. Sebab ada dalil hadis daripada Nabi SAW dengan berinfak juga salah satu faktor asbab kesembuhan. Allahu Rabbi. Yang ni Puan Harniza ya, dah 5 tahun lumpuh, Masya Allah. Semoga ahli keluarga tabah menjaga, membantu puan. Banyak tertipu dengan yakin dan kehabisan beribu-ribu, Masya Allah. Bomoh guna khadam puada itu sebab maaf, lain menguji kesabaran kita. Hello? Minta maaf. Ada masalah betul lah ini. Baik. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sudah lama teringin berubat dengan Ustaz. Allahu Rabbi. Yang ni Puan Haniza tadi, bomoh guna khadam puan ada. Ya biasalah. Sebab apa jadi gitu? Sebab akta masih belum dikuat-kuasakan lagi. Akta dah ada. Akta untuk jaga Al-Quran. Supaya uskun ni tidak berlakon lagi. Dia berlaku menggunakan ayat Al-Quran. Dia berlaku menjadi ustaz. Dia berlaku pakai kopiah, pakai jubah kadang-kala. Kadang-kala bacaan pun tak kena. Kaedah pun tak tahu sumber dari mana. Bahkan menyalahi syariat. Kadang lebih pada menggunakan khadam jin. Lepas tu ramai pula yang ikut. Follow. Tak semestinya yang ramai follower tu semua betul. Tak semestinya. Tidak semestinya.
Setara mufti buat live pun tak sampai 50 orang join. Betul. Itu. Padahal mufti betul. Dia ngajar betul. Sumber yang sahih, ilmiah. Tapi tak ramai ikut. Sebab apa? Sebab tak kena dengan nafsu. Tapi kalau ada yang berubat dengan berguna khadam dan sebagainya, nampak ganas. Nampak ganas. Ramai terus ikut. Sebab apa? Aksinya ganas. Nampak macam hebat. Sebenarnya dimurkai oleh Allah SWT. Untuk mendapat redha jin, bukan mendapat redha Allah. Istiqda' minal jin dalam bab tu. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, yang perlu kita nilai, tak kira follower ramai ataupun tidak, adalah sumber ilmu. Sumber ilmu. Daripada mana dia dapat ilmu tersebut? Apakah sumbernya sahih ataupun tidak? Dari mana wujudan kitabnya? Bagaimana latar belakang pendidikan dia? Apakah pengiktirafan yang dia ada? Dan sebagainya. Kerana itu, tuan-tuan dirahmati Allah, insya-Allah tahun 2024 nanti akta akan dikuat-kuasakan. Dan mereka semua ini akan diambil tindakan. Tunggu je. 2 tahun lagi. Kumpullah kekayaan banyak-banyak. Kumpul. Setakat boleh kumpul. Kamu boleh kumpul. Masuk tahun akta dikuat-kuasakan secepatnya mungkin, insya-Allah. Kita masih lagi berusaha dengan pihak atasan dan sebagainya. Insya-Allah mereka semua akan didakwa. Baru kita tahu yang mana diiktiraf, yang mana tidak diiktiraf. Insya-Allah. Baik tuan-tuan rahmati Allah. Seterusnya, insya-Allah Puan Hagniza Abdul Razak, suatu hari nanti insya-Allah kita akan bersua. Seterusnya, Ahmad Raja'i. Betul tu. Kelas yang padat dengan ilmu. Sekejap je rasa 2 hari. Terima kasih banyak Ustaz Ahmad Raja'i. Sudi hadir kursus. Alhamdulillah. Siti Nur Hafizah. Ya betul. Saya saksikan dalam kursus tempoh hari. Ya. Ini salah satu peserta kursus saya. Mereka telah menyaksikan bagaimana saya telah membuktikan. Mereka perawat yang merawat menggunakan ilmu nafas. Mungkin macam tu, rupanya ada jin dalam badannya. Saya dah buktikan depan orang ramai. Saya bukan cakap saja. Saya buktikan depan orang ramai dan dia sendiri tak tahu dia ada jin pendamping dan dia pun tak khabar. Dia kali pertama kerasukan. Suaminya pun terkejut dan sebagainya. Dia bagi tahulah dia ada belajar dengan siapa-siapa, tapi saya tak mahu ceritakan dalam ni. Yang menjadi saksi akan menjadi saksi kerana Allah SWT, dan kita semua akan jadi saksi di hadapan Allah. Kita dah bagi tahu kebenaran. Kita dah sebarkan yang benar. Yang mau terima, terima. Yang tak mau terima, bahkan ini bila dia melibatkan duit, sumber ekonomi mereka dan sebagainya, pasti akan ditentang kita. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan melibatkan pengaruh juga. Baik, seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Tak ada nombor untuk panggilan Ustaz untuk rujuk dengan Ustaz. Semuanya dalam grup Telegram. Kita open. Terbuka. Ada apa soalan, nak tanya apa dan sebagainya, dalam grup Telegram Ahsaza Official. Tanya je soalan apa dalam tu. Nak tanya soal apa, kita akan jawab semua dalam tu. Sekarang tidak ada lagi admin rawatan face to face. Tidak ada face to face pula. WhatsApp. Nanti semuanya ada, semuanya kita akan ejah. Kita akan buat dalam sistem robot semua sekali nanti, laman web. Nanti kami maklumkan. Itu untuk menjimatkan kos. Sebab semua makan kos. Yalah, takkanlah semua yang berkhidmat dengan kita makan bangka pasir. Tidak. Saya bagi setakat ni bagi makan berah belaka. Tak percaya tanya pun Allah. Loh. Tidur dah lah. Selama ni aku bagi makanmu pasir ke berah? Nasi. Okey, nasi. Kena bayar ke tak? Ya. Sepanjang duduk center ada kena bayar makan. Ya. Pagi kita tanggung, tengah hari kita tanggung, petang pun kita tanggung makan. Semua staf ditanggung. Dan setakat khidmat ustaz bagi air lama ataupun tidak? Bagi. Kita bagi sesuai. Kita bagi tuan-tuan. Tu bukan khidmat semata-mata. Jadi benda ni bila admin rawatan tak ada ni, insya-Allah kita akan buat sistem yang masih diusahakan oleh terima kasih banyaklah pada saudara Helmi daripada mana Puchong KL, tak ingat Ceras Selangor, kawasan tu lah, sudi membantu pihak Asazah. Terima kasih banyak. Baik, seterusnya, Ustaz, kalau kebah dari pinggang ke bawah tu kenapa ya? Yang pertama kena cek doktor dulu. Kita takut ada kaitan dengan kecil manis, darah tinggi ke apa ke.
minus teruk kita tak pasti. Tapi kena cek doktor dulu. Kalau kebah daripada pinggang ke bawah tu sebenarnya dia banyak, kalau dalam gangguan jin lah, sebenarnya dia banyak simptom. Kalau kebah daripada pinggang ke bawah dia boleh jadi simptom saka pun boleh. Pinggang ke bawah dia boleh jadi juga simptom sihir ditabur, disiram. Satu lagi apa, ditanam. Boleh jadi. Tapi kena rujuk banyak lagi. Dipanggil aspek mendiagnosa tadi. Keluhan sakit, keluhan mimpi, keluhan ketika ibadah, sejarah penyakit, sejarah keturunan, banyak lagi. Jadi jawapan tu kenapa ya, kena cek doktor dulu. Yang tu. Baik, seterusnya. Ya, saya pun ada hadir Az-Zazhani Sulaiman. Terima kasih. Ramai yang menjadi saksi pada hari tersebut. Saya dah buktikan. Dan siapa-siapa di sini saya nak offer. Siapa-siapa yang ada mengamalkan teknik pernafasan tu dalam perawatan, dia nak cek betul atau tidak. Saya terbuka di lapangan center saya, Asazah. Mari je, tak payah bayar apa-apa. Mari saya cek sama ada jin atau tidak, ada kaitan dengan jin atau tidak. Kita open. Tapi kena ingat, kena terima. Kalau salah tetap salah, benar tetap benar. Kena terima. Bersedia untuk menerima nasihat, dan saya bersedia untuk membalas setiap hujahan dengan ilmiah dan berkitab. Dan kita menyambung silaturahim, insya-Allah saya akan layan baik-baik. Confirm semua pesakit yang hadir, semua tetamu yang hadir di center saya, setakat hari ini kami akan sediakan minuman. Yang kedua, makanan. Tapi bukan nasi lah. Kuih-kuih, biskut dan sebagainya kita sedia. Yang kita akan layan yang terbaik lah, insya-Allah. Setakat ni semua pesakit pasti kami akan sedia minum. Dia nak minum tak minum, itu nombor 2. Kita sedia. Kita layan tetamu Allah ini yang terbaik. Kami anggap semua pesakit yang hadir adalah guru kami, kerana mereka akan berkongsi pengalaman hidup dengan kami, yang mana kita pun ambil iktibar di atas perkongsian mereka. Maaf, lain tak okey dia faham. Ya, lain memang tak okey. Lain memang tak okey malam ni. Hafizi Muhammad, boleh higat jin kau ustaz buh dalam telur. Buh dalam telur, buh dalam botol, itu kaedah yang telah lapuk dah. Semua orang dah tahu benda ni mudah salah. Semua orang dah tahu itu bukan pengubatan Islam. Itu kaedah dukun. Okey, seterusnya. Terima kasih kepada Ustaz Safar bin Kasing. Infak 200 star. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jazak, dan terima kasih banyaklah kepada semua peinfak star pada malam ini. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jazak. Okey, tuan pada rahmatillah. Terima kasih banyak kepada Muhammad Hafiz, Rahimah, siapa lagi, Rosa Damai dan Ustaz Safar Senstar. Jazakallah. Seterusnya, Amir Izzuddin, sama ustaz, lain saya pun slow. Raya tak lama lagi. Ya, maklumlah, Depa Wali dah tak lama lagi ni. Lain slow. Baik. Okey, Tuan Ali Saleh Abah. Mungkin jin khadamnya bagi tahu ada jin dalam tubuh. Ya. Asning, saya nak tanya, kalau selalu mimpi orang meninggal, tanda ada gangguan jin ke dalam badan? Kalau mimpi orang meninggal, tanda ada gangguan jin ke dalam badan? Tidak semestinya mimpi orang meninggal, tidak semestinya ada jin dalam badan. Tidak. Pertama kita kena cek dulu berapa kali kita mimpi gitu. Kalau sekali je tak ada, tak kira. Kalau contohnya memang ada orang meninggal sebelum kita tidur tu, sehari 2 hari ni, yang kita mimpi itu dipanggil hadis sunnah mainan tidur je, sebab aktiviti harian kita. Tapi kalau mimpi, kerap kali mimpi orang meninggal, tu kerap kali selalu mimpi orang meninggal, tanda ada gangguan jin ke dalam badan. Orang meninggal tu maksudnya orang yang telah meninggal ke, ataupun orang yang masih hidup tapi kita mimpi dia meninggal, atau macam mana. Yang tu kena jawab dulu, baru akan ada jawapan yang tepat. Suara ustaz okey, gambar ustaz tak bergerak. Oh okey. Itu yang tadi.
Okey, Tuan Ahmad Rajai. Ustaz, boleh ke seseorang perawat tu dalam proses merawat dia tarik jin keluar dari badan pesakit? Macam mana cara dia tarik? Okey, macam mana cara dia tarik? Okey. Dia tarik tu macam mana, apa bacaannya? Boleh ke seseorang perawat tu dalam proses merawat dia pun tarik? Maknanya sambil dia baca sambil dia tarik ya. Itu adalah kaedah syubhah. Kaedah tu kaedah syubhah. Tapi tidak haram, cuma syubhah. Cuma apakah dia boleh rasa tarikan jin tu ataupun tidak? Kerana kaedah yang disunnahkan hanyalah macam ni. Loh, duduk sini ya. Hanyalah macam ni ya, saya tunjukkan. Duduk sini ya. Okey. Yang pertama, semasa kita merawat, kita meletakkan tangan di sini ataupun di atas kepala. Okey, kita bacalah ayat-ayat ruqyah. Yang kedua adalah contohnya kaedah tepukan. Sambil baca sambil tepuk, sambil baca sambil tepuk. Kaedah yang ketiga adalah kaedah sapuan. Sambil baca sambil sapu, sambil baca sambil sapu. Okey. Kaedah yang keempat adalah kaedah tekan. Kita boleh tekan di tempat tertentu selagi tidak melampaui batas. Ini sahaja. Kaedah tarikan macam sambil baca sambil tarik itu adalah kaedah syubhah. Dia tidak ada kaedah ila syar'i ya. Ruqyah tidak ada macam baca tarik. Tidak ada yang ni. Tapi tidak haram. Tapi ianya kaedah syubhah. Boleh? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Azizah Izah. Ustaz, saya selalu mimpi ular. Ular warna apa? Ular. Dia ada color dia. Okey. Tak ada baca habis. Mimpi ular hitam. Ada satu malam 700 ekor ular keluar dari tempat sulit. Masya-Allah. Macam mana boleh tahu 700? Dan kadang-kadang ular hitam datang ke rumah betul. Tapi saya sakit dah 14 tahun. Masya-Allah. Baik, tuan pada rahmati Allah, minta maaf saya sebut Puan Azizah Izah. Sepertinya itu antara, minta maaf simptom sihir. Simptom, saya tak sahkan lagi sihir, simptom sahaja. Okey. Pertama, kalau ada, dengar kalau ada yang ni, kalau tak ada tak apa. Pertama, alat sulit akan sentiasa sakit. Yang kedua, sukar untuk bersetubuh, melakukan persetubuhan dengan suami. Dan ketiga, perut selalu bermasalah. Perut selalu akan bermasalah. Okey. Yang keempat, kebiasaannya emosi tak akan stabil dan mudah sensitif. Mudah sensitif. Okey. Baik, tuan pada rahmati Allah SWT. Pertama, kalau boleh, senantiasa amal 3 ayat pembatal. 3 ayat pembatal. Sama ada dalam air minuman, air mandian ataupun minyak zaitun. Khas untuk kulit dan rambut. Baca dan sapu di sekitar tempat ular tu keluar. Alat sulit tadi, peha dan juga perut. Okey. Sebelum tidur. Tapi dibacakan dulu 3 ayat pembatal. 3 ayat pembatal tu tuan-puan boleh dapat dalam grup As-Saza Official. Okey. Tengok pada media. Nanti insya-Allah ada dalam grup tu. As-Saza Official masuk dan tengok kat detail grup tu, tekan pada media, nanti ada 3 ayat pembatal, ambil yang tu. Seterusnya. Fatimah Ahmad. Ustaz, anak saya duduk madrasah. Alhamdulillah. Madrasah ni darwasa, tempat belajar. Tempat belajar, madrasah maksud dia. Tempat untuk belajar. Kelasnya ada tetapkan setiap orang membaca ikrah pemutus macam yang Ustaz ajar. Masya Allah. Barakallahu fikum. Bagus tu. Bagus. Setiap kali baca ikrah pemutus rasa nak marah. Dan nak tumbuk orang. Itu dia marah. Emosi tak stabil lalu kena baca ikrah pemutus. Itu bukan kamu yang marah. Itu yang ada dalam badan tu.
Dan anak selalu mimpi cacing, kadang ada dalam kolam. Okey. Kadang ada atas tanah. Dan kolam tu memang ada di madrasah yang dibuka untuk orang ramai. Masya Allah. Ini menunjukkan adanya pendampingan. Simptom pendampingan jin. Jin yang mendampinginya, nak duduk bersamanya dan akan stay dengan dia di mana saja dia berada. Nah, tu maksud dia. Teruskan amal ikat pemutu dan 10 ayat pembentengan pagi dan malam sebelum tidur. Amalkan itu insya-Allah. Mudah itu. Akilah Ismail. Saya beli dengan Asaza. Oh, yang kasturi tadi ya. Mula-mula dia okey je, tapi bila 2-3 kali pakai dia jadi macam tu. Kasturi ke gaharu? Cuba cek balik Puan Akilah tadi. Puan Akilah Ismail, cuba cek balik kasturi ke gaharu. Cuba baca balik. Cuba baca balik. Biasanya itu adalah gaharu biasa kalau gitu. Tu. Kalau kasturi, nanti ambil gambar, hantar kepada admin produk. Okey, kita akan tengok balik. Tu. Apa masalah tersebut. Terima kasih kerana sudi maklum. Nanti hantar kepada admin Nanti hantar. InsyaAllah. Kalau perlu kita ganti, kita akan ganti yang baru. Sebab kita amat-amat menjaga keberkahan sesuatu produk. Kita amat-amat menjaga. Bukan saja dari segi kebersihan, dari segi kualiti, tapi dari segi berkah. Ayat yang dibaca pun kita jaga. Tu. InsyaAllah nanti ambil gambar, hantar kepada admin InsyaAllah. Baik, seterusnya. Rosnani binti Ibrahim. Nak minta tolong Ustaz berubat kedai akad yang dah bagi tahu hari tu yang disihir dengan darah. Mana Saya terlalu ramai pesakit, saya dah ingat ni. Tu. Tapi insya-Allah kalau pernah jumpa saya, yang kalau saya janji nak pergi kedai tu, insya-Allah saya akan pergi. Tu. Cuma ambil masa sedikit. Insya-Allah. Hari ni pun ni saya duduk di tempat program. Masih belum balik rumah lagi. Tu. Sebab esok ada qiyamul lail, ada solat sunat tasbih di tepi pantai esok. Kat sini. Baik. Seterusnya. Nur Aini. Saya baru keluar dari wak Ustaz. Masya Allah. Syafakillah. Minyak kasturi tetap bawa ke mana-mana saja. Alhamdulillah. Kalau tak boleh tidur, terus sapu minyak kasturi. Alhamdulillah, lena tidur. Barakallahu fiqh. Terima kasih kerana sudi berkongsi. Terima kasih kerana sudi bawa kasturi Asaza, memilih kasturi Asaza. Dan dibawa ke mana saja, termasuk dalam wak. Kalau tak boleh tidur, terus sapu dan lena tidur. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan berkah kasturi yang bersifat menenangkan, dan dengan berkah ayat-ayat yang dibaca pada minyak wangi kasturi, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberi lena tidur, Allah lah yang memberi kesembuhan. InsyaAllah. Teruskan gunakan. Terima kasih. Rosnani akak dari Kota Baru. Saya tak ingat yang mana. Mungkin admin boleh bantu. Admin yang mana ingat. Akak Rosnani binti Ibrahim daripada Kota Baru ni. Cuba ingat. Nanti cuba PM dalam group Telegram. Nanti staf-staf saya akan rujuk file balik. Kalau pernah buat rawatan, kita akan rujuk file apa masalah sehingga di kedai perlu pergi ke kedai tersebut. Sebelum kita pergi ke kedai mana-mana, kita akan rawat tuan kedai dulu yang bermasalah, baru kita pergi ke kedai. Kebiasaan macam tu. Baik, seterusnya. Ustaz, bila datang pekan tu mana? Pekan tu mana? Pahang ke? InsyaAllah kalau ada jemputan kita pergi. Terutama sekali jemputan ruqyah tua. Buat masa sekarang kita stop dulu ruqyah tua. Buat masa sekarang. Kerana kami perlu fokus kepada kelas online, bersambung kelas online khusus pengubatan yang telah dihadiri
140 peserta tempoh hari dia akan disambung online, insya-Allah. Habis kelas tu kita akan mula balik ruqyah tua. Salam Ustaz. Siapa ni? Ramah Mat Adam. Tolong ibu saya Ustaz. Matanya nampak macam-macam. Ada kalanya budak-budak dan orang dewasa. Ada kalanya menyerupai orang yang dia kenali. Pertama sekali, bagi ibu yang nampak macam ni, okey, ibu yang nampak macam tu nampak bukan-bukan tak. Tak kira lah ibu ke anak ke budak kecil ke. Okey, dia nampak penampakan yang tak sepatutnya. Kadang dia nampak budak-budak, dia seorang je nampak, orang lain tak nampak. Okey. Tu. Itu pertama sekali kena tahu dulu. Ibu tu, orang tu sakit apa mediknya. Doktor sahkan dia sakit apa. Pertama sekali kena tahu. Okey. Minus stroke. Ni kena tahu dulu. Kena tahu dulu. Sebab dia tidak semestinya gangguan jin. Ada juga yang disebabkan terkena stroke ataupun minus stroke sehingga terganggu pada saraf. Dia jadi berfikir dan sebagainya. Jadi dia nampak budak-budak, dia nampak orang yang dikenal dulu, yang tidak dikenali, dipanggil imaging dia. Ada juga sebab ada kes kita rawat tak ada apa. Bila cek hospital rupanya terkesan pada saraf. Ada. Jadi kalau, tapi kaedah ni boleh guna. Saya ajar, kaedah ni boleh guna untuk orang yang nampak-nampak. Marilah, sinilah. Nampak Sinilah tepi ni. Duduk tepi. Okey. Baik tuan-puan, paling tengok ni. Okey. Nampak? Okey. Okey, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Okey, ni sebagai contoh pesakit yang selalu nampak dia nampak selalu penampakan. Contoh. Okey, bagi orang nampak, letak tangan di sini. Jangan kuku. Jangan kuku, tapi perut ibu jari. Perut jari. Okey, letak sini. Okey. Bacaannya, tuan-puan, surah Yasin ayat 9. Waja'alna min a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. 7 kali buat lagi. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Baca 7 kali, kemudian tiup. Okey. Kalau mata-mata, kalau telinga-telinga. Telinga macam ni. Di bawah, di belakang cuping telinga dia. Jangan dengan kuku dengan perut jari. Tekan sini. Kalau dia nganga jap. Kita rasa ni. Ni ada berlubang. Okey. Dua-dua, tekan dua-dua. Baca, tiup. Baca ayat tadi. Surah Yasin ayat 9 tadi. Buat 7 kali selama 7 hari. InsyaAllah dia tak nampak dah. Ada orang buat sekali dah jadi. Ada orang buat 2 kali baru jadi. Ada orang buat seminggu baru jadi. Ada orang yang buat tak jadi-jadi. Di hospital sah ada penyakit saraf medik, terkesan pada saraf. Itu ada juga. Okey, kena cek dulu. Okey. Yang ni kaedah ni boleh guna. Seterusnya, saya ijazahkan untuk semua diamalkan insya-Allah. Dia ada 4 ayat semua sekali untuk yang tak nampak tu. Tapi kita bagi surah Yasin ayat 9 je yang paling mudah. Okey, yang tu je tak apa. Seterusnya, Suhaida Ahmad. Ustaz, kalau pakai minyak kasturi jadi sakit kepala tu normal ke? Tak normal. Sepatutnya kasturi hijang ni, kasturi putih ke, kasturi hitam ke, bila kita guna, dia bersifat menenangkan. Tu kasturi. Tapi kalau kita pakai jadi pening kepala, itu tak normal. Itu ada masalah kebiasaannya. Seterusnya, putih hijau kebun. Masya Allah. Saya ada PM WhatsApp, tak ada respon. WhatsApp siapa tu? Untuk makluman sekali lagi, admin rawatan tidak ada dah.
nombor admin rawatan maka tak perlu berhubung lagi dah. Tu. Satu lagi mungkin nombor admin rawatan tu masih aktif lagi tapi tidak ada yang mengelolakannya. Kalau ada pun staf-staf lain bantu, staf-staf saya yang lain bantu waktu pejabat sahaja. Sekarang waktu cuti Jumaat satu cuti, Ahad pun cuti, Isnin insya-Allah akan ada orang tengoklah pula insya-Allah. Tapi untuk temu janji akan datang kita hanya pakai sistem dalam laman web. Jadi semua robot yang uruskan. Tidak ada lagi manusia yang menguruskan. Tu akan datang insya-Allah. Seterusnya nak suruh ustaz tengok emak ada saka. Tahu mana ada saka? Tentu. Sebab ada kes dia kata mak ayah ada saka. Bila kita cek yang sebenarnya tidak ada saka. Ada yang disebabkan tuduhan dan sebagainya ke ibu ayah. Ada yang disebabkan tuduhan rupanya tak ada apa pun. Dia sakit medik je, perangai dia je, emosi dan sebagainya ada juga. Tapi tu untuk emak yang ada saka dan sebagainya, yang pertama ambil ikrar pemutus. Buat ikrar pemutus. Ikrar pemutus tu teks dia boleh ambil dalam Google As-Azhar Official. Dalam media tu ada, boleh dibaca, tak ada masalah. Ianya diharuskan. Yang kedua, bacakan kalau boleh pakat dengan adik-beradik, baca surah Al-Baqarah sampai habis di sisi emak. Bertukar-tukar, bergili-gili pun tak apa. Tak ada masalah. Okey? Itu yang terbaik. Yang ketiga, minta emak serah kalau ada azimah, kalau ada pelaris dan apanya. Kalau tak ada lah. Nak macam mana? Tu. Tak ada lah. Kalau ada, kita hancurkan, bakar dan sebagainya. Okey? Boleh. Seterusnya. Nur Aini. Tak normal tu saya dulu masa awal pakai pening juga. Dan lama pakai okey lah tu ada juga gangguan tu. Ya betul. Puan Nur Aini. Yang cium kasturi bermasalah memang tak normal. Lain bermasalah pada malam ni. Lain bermasalah. Azizah Izzah. Betul Ustaz, saya dah banyak buat rawatan sampai berpuluh ribu habis. Tapi Allah belum beri kesembuhan lagi. Allahu Akbar. Ya, Puan Azizah Izzah bersabarlah. Sebab itu, semua orang boleh merawat. Sama ada syar'i, tidak syar'i apa. Tapi, syifa tu mahal. Bukan duit Syifa tu mahal. Syifa tu kesembuhan. Syifa tu bahasa Arab. Bahasa Melayu kesembuhan. Kesembuhan tu mahal. Kenapa mahal? Hanya milik Allah, bukan milik makhluk. Tu. Tapi Allah tak zalim. Kalau kita usaha baik-baik, dia beri kesembuhan. Tapi kita kena sangka baik. Walaupun kita tak sembuh, ada hikmah dia. Kita terus baca Quran, kita terus ikhtiar kesembuhan. Sebenarnya bila kita merawat, yang pertama bukan kita nak kesembuhan. Dengar semua. Pertama, bila kita sakit, kita usaha merawat. Yang kita nak, yang pertama adalah bukan kesembuhan. Bukan. Yang pertama adalah kita nak redha Allah. Yang kedua baru kesembuhan. Betul. Sebab tak ada guna kalau sembuh tak dapat redha Allah. Kalau sembuh dapat murka Allah, celaka. Siapa yang beri sakit? Allah. Walaupun ada asbab daripada manusia. Yang beri sakit, izin sakit Allah. Siapa yang beri sembuh? Allah juga. Dan kita kena ikhtiar kesembuh. Kena. Kerana ia salah satu ibadah. Ikhtiar yang baik adalah jadi pahala. Allah pun wiraba. Allah semakin sayang, Allah semakin redha. Kita semakin dekat dengan dia. Walaupun tak sembuh, tapi kita dapat redha Allah, itu utama. Sembuh tak sembuh nombor dua. Yang pertama, jalan ikhtiar kesembuhan yang kita lalui itu diredai oleh Allah ataupun tidak. Ataupun diredai oleh jin syaitan. Itu yang pertama. Jadi, apa guna kalau kita sembuh, lepas pada itu kurang dah pahala.
hilang kesabaran, hilang ketabahan, kurangnya rahmat Allah. Baik kita sakit, penuh dengan rahmat Allah, daripada kita sihat, penuh dengan kekufuran, kemaksiatan, kelalaian. Ada hikmah sakit itu. Maka bersabarlah. Kesembuhan tetap akan ada. Teruskan istiqamah, rawat syar'i, rawatan syar'i, insya-Allah. InsyaAllah ada kesembuhan. Saya dah lihat banyak air mata. Saya dah lihat air mata kesakitan, air mata kesembuhan, berpuluh tahun merawat tak sembuh. Ada yang merawat berpuluh tahun, tapi tak tahu apa itu ain, penyakit ain. Perawat sebelum ini tak pernah jelaskan. Ada merawat berpuluh tahun, dia sangka sihir. Bila kita cek betul-betul, berfakta, berilmiah, simptom satu persatu, rupanya saka, bukan sihir. Allahu Rabbi. Rupanya salah kerawatan sebelum ni yang menyangka sihir. Rupanya saka. Allahu Rabbi. Bijak punya jin dalam melarikan kita dan mengenali penyakit-penyakit yang sebenar dialami oleh pesakit utamanya. Ngatuk dah. Jalan air dah. Pergi ambil air teh. Dapur ada so. Ambil air teh so, lepas ambil air botol, 2 botol. Ngatuk. Baik. Okey. Sebelah lebih dah. Ada solat sunat tasbih di tepi pantai sekarang. Kupak setengah. Saya bersama jemaah muslimat. Jemaah muslimat Masjid Putrajaya. Bukan Putrajaya sana, Putrajaya sini, Setiu. Okey. Siapa-siapa yang berdekatan, mari nak join. Kupak setengah dibagi Beach Resort. Datang je nak tumpang solat sekali, nak tumpang program, datang je tak apa. Okey. Baik. Pukul apa? Pukul 4.30 mula solat. Kupak bangun. Tu. Baik. Lain tak bagus malam ni. Ya. Kota Baru, Kelantan, hujan lebat, Yusri Yusof. Sini alhamdulillah tak hujan sini. Alhamdulillah. Okey, Siti Hasanah. Benarkah minyak habbatus sauda tidak ada tempoh luput? Okey. Sebab saya masih ada baki stok 5 botol. Dan untuk habis ambil masa 15 bulan. Betul. Dia ada kelebihan minyak habbatus sauda ni. Dari fakta saintifik, kalau dijaga dengan baiklah, ditudung, tidak diletak di bawah cahaya matahari, kena dengan suhu baik, ni bukan tinggal gitu je tak tudung, bukan. Jangan biar dia campur dengan apa-apa benda lain. Memang dia tidak ada tarikh luput, kerana dia nak bagi tahu dia bahan pengawet yang terbaik. Salah satu bahan pengawet yang terbaik. Itu. Dari segi saintifik dia ada kajian dia, cuma saya tak reti nak jelaskan berdasarkan fakta saintifik tersebut. Okey. Kalau boleh minyak habbatus sauda jangan minum setiap waktu. Maksudnya pagi sekali, petang sekali, malam sekali, jangan. Minyak habbatus sauda ni sesuai sekali sehari je. Masa mana paling sesuai? Waktu pagi. Waktu pagi. Waktu mana lagi paling sesuai? Waktu kesejukan. Tu. Waktu badan panas jangan minum habbatus sauda, nanti makin panas. Kerana sifat habbatus sauda ni memanaskan badan. Okey. Dia ada 3 bahan utama. Pertama, protein. Yang kedua, karbohidrat. Yang ketiga, asid lemak. Itu. Nanti tuan-puan tengok apa kelebihan protein, apa kelebihan karbohidrat, apa kelebihan asid lemak. Itulah kelebihan habbatus sauda. Itu daripada fakta saintifik. Saya tak sebut lagi hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Akan tetapi saya nak sebut satu hadis yang mana Rasulullah sebut,
Habatus sauda ini ubat segala penyakit. Maksud ubat segala penyakit bukan semua, tapi semua penyakit yang timbul pada musim sejuk sahaja. Yang timbul pada musim sejuk sahaja. Faham? Bukan yang timbul pada setiap keadaan penyakit. Tu pada musim sejuk sahaja. Okey. Azizah Izah, dah lama saya nak berubat bersama Ustaz, insya-Allah. Nanti hadirlah ruqyah tua kat mana-mana, hadirlah. Boleh jumpa nanti. Insya-Allah. Ya ada. Eja bukai. Abigail ni bukai. Maaf tuan-tuan, saya agak kepenatan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Saya minum dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna khairan minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dah, duduklah. Okey. Soalan seterusnya. Muhammad Nur Hazmi. Malam ni banyak kawasan di Malaysia hujan dan angin kuat. Mungkin lain pun ada gangguan. Ya. Tapi saya berada di tepi pantai ni okey je, tak hujan sini. Okey. Lain Terengganu malam ni alhamdulillah cuaca baik, tak hujan. Ya, betul. Lain problem Kelantan hujan. Ya, betul. Putih hijau kebun. Bila dapat ubat dengan ustaz, saya duduk setiu je ustaz. Oh. Nanti datang center, senang. Datang je center. Nanti tu. Nanti ambil tarikh, senang. Untuk orang tempatan yang berdekatan, datang je center. Nanti ambil tarikh yang sesuai. Terus. Mudah. Okey, seterusnya. Saya ingin sangat nak berguru dengan ustaz, tapi belum sampai rezeki lagi. Ini Hanida. Nanti datanglah kursus online. Datang kursus online. Datang kursus face to face nanti. Ataupun datang pada ruqyah tua. Ataupun tuan-puan, ialah ambil kuih tok lain. Ataupun puan boleh join kursus online. Kami insya-Allah awal bulan 11 akan mula kursus online pengubatan. Kalau tuan-puan nak join, masih ada ruang lagi. Kitab kita bagi, kita post. Nota-nota kita post. File kita post. Okey. Kemudian kita akan buat online. Dan akhir sesi nanti, semua dijemput hadir ke studio untuk kita buat latihan bersama-sama. Kemudian kita akan beri sesi penyampaian CJ. Seterusnya. Keturunan kain kuning ada ke ustaz? Tak ada. Keturunan kain kuning ni bukan dia amalan kain kuning lah. Maksud dia kalau dia lahir anak tu kena sambut dengan kain kuning. Jangan cari pasal. Jangan. Tu. Jangan. Baik guna kain jenazah, kain kafan. Ingat mati sikit. Tu. Jangan. Tak perlu kain kuning masa terima bayi, tak perlu. Jangan ada amalan sebegitu. Itu amalan terus menerima gangguan jin keturunan penjaga. Jangan. Banyak kes saya merawat budak-budak, bila ditanya sambut dengan kain kuning ke dulu? Ya, sambut kain kuning. Termasuk ada salah seorang staff saya confirm kalau saya ruqyah dululah, sekarang dah okey, menangis ketika di ruqyah. Bila dicek, sambut dengan kain kuning seluruh keturunannya. Jangan cari pasal. Ambil kain putih je. Okey. Seterusnya. Dapur Umi family. Rindu semua tengok Ustazah, masya-Allah. Tabarakallah. Semoga kita juga merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama ini pada kita, dan kita semua umat Islam bersaudara. Kita berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. InsyaAllah kelak kita berada di
salah satu naungan Allah SWT. Ahmad Rajai. Okey. Ustaz, sekarang nak bertanya, andai kata kelas online nanti dah tamat, bolehkah kami mula belajar untuk merawat diri sendiri dan ahli keluarga? Boleh. Tapi jangan live group. Sebab bila di lapangan kita merawat, akan ada soalan-soalan nak tanya. Akan ada. Ustaz, kalau jadi macam ni macam mana kalau dia akan ada soalan-soalan gitu. Betul. Sebab setiap di lapangan kita akan belajar lebih banyak lagi sebenarnya di lapangan. Betul. Banyak perkara lagi kita akan belajar di lapangan yang tidak ada dalam kitab. Ya. Tapi kaedah ada. Cuma bila kita aplikasi kaedah tu pada seseorang, reaksinya berbeza-beza setiap pesakit. Kalau saya nak sebut memang banyak sangat. Saya suka sangat kalau pesakit itu datang. Kadang dia datang dengan kursi roda, lepas kita rawat dia boleh balik tanpa kursi roda. Bukan tinggal di center, ambil lipat letak belakang, dia boleh berjalan. Kami tengok, Allah, puas hati kami, puas hati. Tu, tengok. Walaupun keletihan kita puas hati tengok. Mari dengan muka masam menangis, balik dengan penuh kegembiraan, puas hati. Kadang kami bersyukur, ya Allah, Engkau jadikan aku asbab kesembuhan untuk mereka, ya Allah. Berkahilah kami semua, ya Allah. Kadang kita berdoa. Dan saya insya-Allah tak putus berdoa untuk para pesakit saya. Walaupun mereka tak tahu di mana saja saya berada, saya akan doakan insya-Allah. Kadang pesakit dah tak ingat kepada perawat bila dah sembuh kan. Tapi perawat, saya didik perawat saya semua sentiasa doa pada pesakit walaupun dia dah sembuh. Sentiasa kita doa walaupun dia tak tahu kita berdoa. Sentiasa. Sebulan sekali buat solat hajat untuk mereka. Berdoalah. Biarlah dia tak tahu, biarlah dia tak doa untuk kita, tapi malaikat akan doa untuk kita. Itulah kekuatan perawat. Kerana mukhlisina lahuddin. Kerana syaitan akan kalah dengan orang yang ikhlas. InsyaAllah. Baik. Amir Izzuddin. Jika lepas ambil wuduk, kerak sendawa. Masa solat pun kerak sendawa. Bila picit belakang bahu, kerak sendawa. Adakah ia ain dan asal ain atau ia gangguan jin, Ustaz? Ya, kerak sendawa ia salah satu simptom hasar ain. Dan salah satu juga simptom gangguan dalam ibadah. Dia dua perkara. Jadi nak tahu betul atau tidak, kena diruqyah full. Itu. Baik. Baik. Mustafa Hamad. Apa kelebihan bekak angin? Kerana saya ada banyak angin dalam badan hingga pening dan sakit kepala. Banyak angin dalam badan memang sesuai lah bekak angin. Tapi sebelum bekak angin tu kita akan buat bekak luncur dulu. Kemudian baru buat bekak angin. Lepas bekak angin, kalau nak teruskan dengan bekak basuh, iaitu bekak darah, lagi baik. Lagi baik. Itu. InsyaAllah. Kalau pening dan sakit kepala, saya cadangkan bekak juga ni ala roksi, ni atas kepala dan qamah dua sini. Tu, dua ni memang ringan kepala. Saya dah buat memang ringan kepala. Tu, saya suka. Bekal ringan kepala, hilang pening, dan kita bawa kereta pun kurang mengantuk dah. Ustaz, kalau badan kita ada tompok-tompok merah-merah tu sebab apa, Ustaz? Jin jenis apa tu, Ustaz? Kena tengok dulu. Apakah kita ada tompok merah tu lepas makan sesuatu, ataupun lepas pada pergi tempat di sesuatu tempat lalu timbul merah, ataupun kerana aktiviti. Kena tengok yang tu dulu. Kalau tak ada apa-apa ke apa, tapi tompok-tompok merah tu ada, berapa lama ada? 4 hari dah hilang, ataupun 4 hari belum hilang. Kena tengok juga tompok-tompok merah tu macam mana. Sapu ubat berkesan atau tidak. Apa kata doktor, kena lihat seluruhnya. Tapi kalau dah buat semua tu, dah masih ada, masih timbul dan sebagainya, cuba tengok mimpi apa pula. Dia akan ada kaitan dengan mimpi. Okey? Kalau ada kaitan dengan mimpi, biasanya akan mimpilah mimpi-mimpi yang menakutkan ataupun mimpi-mimpi
yang ada perdampingan, sesuatu yang berdamping dengan kita. Okey. Yang ni ambil minyak zaitun, sapu, ataupun boleh juga ambil bam bidara, sapu, sambil baca ayat kursi. Baik. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Muhammad Zubir Hasan, jelas masa kusuh hari tu Ustaz buktikan keadaan juruh menjuruh ni tidak juruh syar'i, tidak juruh syar'i. Ya, betul. Saya buktikan depan mata. Dan saya mencabar siapa-siapa yang beramal sedemikian untuk datang dan saya meruqyahnya, untuk lebih pembuktian. Dan kita juga terbuka untuk diskusi ilmiah, bukan debat, diskusi ilmiah. Kita terbuka. Yang hak selamanya hak, batil tetap batil, walau dihiasi dengan pakaian Islami. Ingat ya. Cik Nur Idayu, bila saya buat air ruqyah macam Ustaz ajar tu, kebas tu hilang sikit-sikit. Bila mandi air ruqyah, tu dia. Masya Allah. Teruskan amal. Yang teruskan amal. Allah yang maha menyembuhkan dengan berkat air yang kita baca ayat Quran tu. Kalau nak berubat dengan saya, kena ambil tarikh dulu dah. Okay, kena ambil tarikh dulu. Okay. Contohnya kalau datang center, kebetulan saya ada free, saya rawat terus. Waktu kebetulan lah. Ada pesakit tak datang ke apa. Tapi kalau datang center tu saya masih sibuk, ada pesakit, kena ambil temu janji lah. Dan insya-Allah kita akan buat sistem untuk bertemu janji tu di laman web nanti. Ya, automatik, siapa cepat dia akan dapat lah. Bagi saya masa 2-3 hari lagi untuk menguruskannya. Bagi kami masa. Nak buat sistem tu satu hal, beribu pula kena bayar. Itulah. Tapi untuk kemudahan semua sekali, untuk kemudahan semua orang, untuk keadilan, kemudahan, pengurusan yang lebih cekap, terpaksa dah kami gunakan sistem, insya-Allah. Nanti kami akan maklumkan dalam FB page ini dan juga dalam grup Telegram Asas Official. Masalah lain. Apa maksud bila perawat merawat menggunakan tenaga dalaman? Siti Rabiah, tenaga dalam tidak lain tidak bukan adalah keimanan, keikhlasan, kesabaran, ketabahan, membesarkan Allah, bukan membesarkan diri. Itu tenaga dalam yang sebenar. Tapi kalau tenaga dalam yang dimaksudkan adalah kebatinan, ada juruh menjuruh kuasa tertentu dari perawat dan sebagainya, itu bukan ilaj syar'i, bukan pengubatan syar'i, bukan. Allahu Rabbi. Okey, tuan-tuan? Insya-Allah. Allahu Rabbi. Nur Aini, saya bekam angin dah baru ni. Kurang dah kik sakit belakang. Ya, bekam memang baik. Dia bukan, bekam ni bukan adat turun-temurun daripada orang jahiliyah, orang-orang zaman dulu. Sebelum Nabi Muhammad lagi, betul. Tapi, bekam ni sunnah Nabi. Bahkan malaikat suruh beritahu kepada umatmu ya Muhammad masa turun waktu Isra' Mi'raj itu di langit. Setiap lapisan langit, suruhlah umatmu berbekam. Kerana dalam bekam tu ada banyak kesembuhan. Ini kita perlu imani hadis Nabi. Ada dalam kitab Syekh Abdullah Daud Al-Fatani, dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Ni. Doktor-doktor kena baca kitab tu. Baru terbuka minda nanti. Kena baca kitab tu. Kena imani. Bekam kamu perlu imani. Bekam ni adalah perubatan langit.
bukan perubatan bumi, perubatan langit. Bekam. Sebab tu Rasulullah jua berbekam dan ada titik-titik yang disunnahkan. Okay. Bila kait dengan Rasulullah, hati-hati nak pelekeh bekam pun hati-hati. Nanti pelekeh Nabi Muhammad tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal. Okey. Kena ngaji lagi. Ada benda doktor tak tahu, ada benda doktor tahu. Seperti saya tak tahu saintifik macam mana. Tapi saya tahu bidang saya. Jadi fokus pada bidang masing-masing. Dan kami adalah perubatan tradisional and complementary. Kamu tahu complementary? Kami adalah pelengkap rawatan hospital yang kamu tak lengkap lagi. Faham Saya bukan anti hospital. Saya pun merawat di hospital. Doktor pakar pun datang merawat dengan saya. Dan saya sakit medik pun saya pergi rawatan di hospital, klinik dan sebagainya. Termasuk gigi. Klinik gigi saya pergi. Nak jaga gigi kan. Baik. Selama merawat ada tak pesakit keluar barangan dari badan? Romaini ma'zin. Ada. Tapi tak ramai. Ada. Tapi tak ramai. Ada. Tapi kami tak fokus kepada benda tu. Kami tak fokus kepada benda tu. Seperti perawat lain, dia fokus pada benda ni. Orang jadi takjub. Orang jadi hebat orang perawat. Sepatutnya hebat Allah. Hebat ayat Quran. Bukan membesarkan diri perawat, tapi membesarkan Allah. Dan kita kena jaga juga orang pesakit tu yang tiba-tiba keluar paku daripada kepala dia. Apa perasaan dia? Mesti dia kata ada orang buat dan sebagainya. Kita perlu bersihkan maknawi sifat mazmumah dalam diri pesakit juga. Nak rawat sakit dia satu hal, nak rawat sakit dia sini satu hal, nak rawat sakit kita sini pula satu hal. Dengan rasa riak lah, ujub lah, apa pula. Tu kena rawat belaka, kena jaga belaka. Jadi keluar apa-apa barangan apa daripada pesakit, kita benda tu benda kecil saja. Benda besar adalah bagaimana kita mengatasinya. Tu bagaimana kita nak dapat kemerdekaan Allah, bagaimana kita menyelesaikannya supaya dalam sifat mahmudah belaka. Hindarkan sifat mazmumah. Bagaimana kita nak beri penerangan kepada pesakit ni. Itu. Baik. Apakah paku tu memang ada dalam kepala dia? Tidak. Dia hanya ada di luar badan. Cuma bila baca dia terzahir. Jatuh. Dia daripada luar badan. Bukan dari dalam badan. Bukan. Okey. Kalau ada dalam badan, mati lama dah kita. Baik. Masya Allah. Nu'aini, saya minum time malam nak tidur. Dah jadi amalan harian. Mula-mula minum tu rasa tak selesa dah sikit. Dah lama jadi kalih. Okey lah. Minyak batu sauda tadi kan. Terutama musim hujan sekarang sesuai minyak batu sauda. Tu. Azizah Izzah. Alhamdulillah Ustaz, Allah beri ujian pada saya, ya Allah. Tapi Allah beri rezeki, nampak? Allah beri ujian tapi Allah masih kurniakan rezeki. Allah beri rezeki pada saya dapat buat ibadat umrah 2 kali 2019, masya-Allah. Dan tahun ini saya dapat lagi buat ibadah umrah pada 19 hari. Dekat tu 19 hari, best. Amin amin ya rabbal alamin. Tahniahlah. Itu rezeki puan. Macam kami ni saya dah lama tak pergi umrah. Saya pergi umrah masa belajar dulu. Dah ada rezeki belajar, ada orang taja. Dulu masa jadi pelajar tahfiz. Alhamdulillah. Saya ucap terima kasih kepada semua yang menaja kami pelajar tahfiz ketika itu ke Mekah. Terima kasih banyak. Bahkan bagi duit poket pula, terima kasih banyak. Dan tidak lupa kepada Majlis Agama Islam Adat Istiadat Melayu Kelantan. Sudi juga memberi tajaan tersebut antara salah satu institusi yang bagi tajam. Banyak lagi yang lain. Itu. Dan Ma'ik juga adalah penaja utama belajar saya dulu. Terima kasih. Patut saya kerja dengan Ma'ik. Baik. Okey, tuan-tuan rahmati Allah. Saya juga berniat kalau ada duit lebih nanti nak taja staf-staf saya semua, nak bawa mereka pergi umrah. Tapi kami sedar tu dalam bisnes ada naik turun.
Rawatan pun percuma, kadang cukup untuk makan minum sehari yang kami di center sahaja. Infak tersebut tak ada lebih. Nak bayar kos BRP lagi, elektrik lagi, air lagi lah, kos pengurusan lagi, sewaan bangunan lagi lah. Biasalah, kalau ada duit lebih, insya-Allah saya memang niat nak bawa staf-staf saya pergi umrah suatu hari nanti. Tolong doakanlah tuan-puan, tolong doakan. Saya memang berniat nak bawa semua staf-staf saya ni yang berkhidmat kepada saya selama ni, nak bawa pergi umrah mereka semua. Mereka semua tak pernah pergi umrah lagi tuan-puan. InsyaAllah suatu hari nanti rezeki Allah ada. Cuma saya perlu usaha lebih dan saya perlukan doa daripada tuan-puan, InsyaAllah. Sebab doa daripada tuan-puan mungkin mustajab. Yalah, tuan-puan diuji oleh Allah sakit. Doa orang sakit ni mustajab. Mustajab. Baik, tahniah. Seterusnya, Nurul Izara. Assalamualaikum Ustaz, sahabat semua. Ustaz, saya tengah jaga suami kat hospital Ganu. Masya Allah, barakallahu fikum. Kenapa ya Ustaz, dia asyik sedu ke? Sedu, sekali-sekali bunyi sedu tu macam anjing menyalak. Hari tu ingat nak bawa pergi jumpa Ustaz tapi tak sempat. Mungkin keluar awak nak bawa jumpa Ustaz. Masya Allah, jaga suami isteri yang baik, isteri yang solehah. Moga-moga digandakan pahala menjaga suami. Sehidup semati, insya-Allah kekal ke syurga jannati. Baik, Nurul Izara, nanti dah keluar awak, bawa je suami datang, tak ada masalah. Terima kasih join live. Saya memahami ada sekarang ada yang dia ada di hospital, sekarang ada mungkin ada pesakit di rumah tuan-puan. Mungkin tuan-puan sendiri yang sakit. Mungkin ada yang dalam kesulitan saat ini. Semoga Allah pemudahkan kita semua, insya-Allah. Saya akan cuba untuk merawat semua orang dengan tenaga masa yang ada ini, insya-Allah. Moga Allah kurniakan kekuatan kepada kami juga, insya-Allah. Kita usaha sebaik mungkin, insya-Allah. Yang penting semua ikhtiar kita ini menjadi ibadah, menjadi saham pahala untuk kita, insya-Allah. Baik. Maria Aliza, saya suka pakai kasturi kijang, tapi gaharu saya kurang senang. Sebab bau dia tak sesuai dengan saya. Baunya keras sesuai dengan lelaki. Oh, sesuami saya yang pakai gaharu. Tak apa, tak ada masalah, boleh. InsyaAllah. Maria Aliza, saya nak ajar ayah saya baca Iqab Pemutu tapi takut dia kerasukan pula. Saya tak pandai nak pulihkan kalau dia kerasukan. Iqab Pemutu dia tidak akan kerasukan. Kalau kerasukan pun sekejap je dia boleh kawal lagi. Kemudian dia habis baca tu dia mungkin menangis ke. Kita panggil nama dia, buka mata. Contohnya macam ni. Oh, tidur dah lah. Sini tak? Oh, awal lah dia. Paling tengok ni. Okey, contohnya contohlah buat Iqab Pemutu ya. Okey. Kita baca dia ikut. Okey, kita baca gini. Kita baca dia ikut mungkin jadi gini tangan, jadi gini tangan, jadi gini tangan, mungkin jadi gini pun ada. Okey. Itu antara simptom. Ataupun menangis ataupun jadi tersekat suara nak sebut, itu biasa. Tapi lepas dia baca semua, paksa dia baca semua, paksa dia ikut walaupun perlahan, terseksa dan sebagainya. Habis dia baca, okey, tekan sini. Jari kelingking sebelah kiri. Ni tangan kiri, tekan sini. Minta dia buat macam ni kalau nak pulihkan dia. Okey, buka mata. Buka mata ni sebagai contoh. Buka mata sambil kita tekan sini. Ni ibu jari kelingking ni. Tekan. Okey, buka mata ayah, buka mata. Istighfar. Buka mata istighfar. Ia pun istighfar, buka mata kita buat. Okey, selawat. Okey, ambil air minum. Dia tidak akan kerasukan, dia akan sedar terus. Mudah je. Itu cara dia. Okey?
Siti Khadijah, alhamdulillah saya beli kasturi Asazah wangi sangat bau. Okey, tu tak ada masalah gangguan tu. Tak ada rasa pelik-pelik pun. Aha, syukur sangat-sangat, alhamdulillah. Wangian kasturi Asazah, kita jamin kualiti yang terbaik, bau yang menenangkan, kualiti yang terbaik, bau menenangkan, dan kita beri dengan harga terbaik mampu milik RM15. Tempat lain jual mahal, kita jual dengan harga terbaik, RM15. Itu. Dan kita tak naik-naik, walaupun harga kasturi sekarang naik tau. Naik tuan-puan. Tapi kita masih kekal harga sama, tak apa lah. Itu. Ustaz, macam mana nak beli minyak kasturi? PM admin. Dan tuan-puan jual boleh beli melalui laman web ahsaza.com. Boleh. Laman web pun boleh, admin pun boleh. Nak tahu siapa admin, masuk group Telegram Ahsaza Official, nanti kita bagi nombor admin. Baik, insya-Allah. Ngatuk dah belaka ni. Baik. Insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Setakat tu saja malam ni, insya-Allah. Bateri saya dah nak habis. Okey, saya pun perlu tidur awal sebab esok ada qiyamul lail. Sekarang pun saya masih qiyam online. Kena tidur dah ni. Ini insya-Allah kita jumpa pada esok hari kalau ada live, insya-Allah. Insya-Allah jumpa lagi lain masa. Malam besok ada live ke Ustaz? Ada. Malam besok ada live, insya-Allah. Okey, tuan-puan, kita buat ruqyah call. Lama tak buat ruqyah call. Tuan-puan, saya tak macam uskung 24 jam buat live. Pagi buat live, petang buat live, malam buat live. Kerana apa? Kerana bagi seorang perawat, dia ada masa untuk keluarga, dia ada masa untuk dia mengaji Quran, dia ada masa untuk pergi masjid, dia ada masa untuk merawat, dia ada masa untuk kendiri, dia ada masa untuk amalan khusus dia. Tak kena buat live 24 jam. Nak TikTok lagi, nak YouTube lagi, nak IG lagi, nak FB lagi. Tak sempat masa kita, tuan-tuan. Tak sempat masa. Jadi itu. Jadi kita fikir baik-baik. Apa yang kita kejar sebenarnya? Kejar apa? Duit ke? Kejar star ke? Kejar populariti ke? Kejar pengaruh ke? Kejar bisnes semata-mata ke? Tu. Jadi pandailah tuan-puan. Okey. Saya jamin kami semua di Ahsaza perawat semua ada CJ. Semua diiktiraf, semua telah dinilai. Dan kami on the way ke tahap yang seterusnya. Ingat walaupun tidak ramai follower, tak mengapa. Ramai follower ataupun tidak, itu tidak menentukan anda yang terbaik, tidak. Tidak menentukan anda lah yang betul, tidak. Tidak menentukan anda lah yang benar, keadaan anda yang terhebat, tidak. Tapi yang menentukan adalah sumber ilmu dan sanad ijazah yang hitam putih. Bukan klaim-klaim ijazah-ijazah tapi hitam putih tak ada. Dan yang join kursus, yang face to face dengan saya, semua dah dapat sanad ijazah tersebut. Dari segi bacaan, dari segi keadaan amalan, dan insya-Allah akan dikongsikan dalam kursus online bermula bulan 11 nanti selama 2 bulan. Dan akhirnya sekali kita akan buat majlis penutup dan diberikan CJ penyertaan kursus, dan kita akan buat sesi latihan seperti mana kita buat sesi latihan yang terakhir, yang hari yang kedua lepas asar tu baru sikit. InsyaAllah ada banyak lagi latihannya, InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.